Produk sangat-sangat penting kerana produk ini adalah nadi perniagaan kita, dan training ini bukan saja nak bagi anda well informed about the product, ya, tapi saya lebih suka melihat pada underlying objektif, ya. Mengetahui tentang produk itu satu perkara yang pertama, asas. Keduanya ialah keyakinan menjual produk ataupun keyakinan apabila kita bercerita tentang produk. The only way for you to be confident to talk about your product is to know your product. So that is the reason why kita berkumpul hari ini, bukan semata-mata nak memaklumkan apa bagus produk ini, tetapi saya lebih suka apabila melihat ejen nutrition berilmu, ya, dan juga berkeyakinan diri dalam menjual produk. Ini penting juga, ya. So lepas tu dan juga kita pun kena harus faham juga dalam kadang-kadang paling banyak masalah, bukan masalah lah, ya, cabaran, challenges kita sebagai penjual-penjual produk ini, kita selalu berhadapan dengan attacks. Ya, soalan-soalan, kadang-kadang soalan tu datang dalam bentuk pertanyaan, kadang-kadang soalan datang dalam bentuk serangan. Ya. So ini yang kita kena bijak, ya, menilai, dan kita kena matang, ya, dalam berhadapan dengan customer, especially customer yang happy kita tak ada masalah. Saya rasa ramai-ramai bila customer happy, kita pun happy, kau geng silap boleh closing elite dan basic dan sebagainya. Tetapi macam mana kita nak berhadapan dengan customer yang tak happy? Ya. Saya tahu ramai orang panik ni, ya, bila dia jual punya confident, tapi bila orang tu kata siapa ni, Puan Nona, kata, nampak Puan Nona, saya pakai produk Puan Nona ni, dulu saya sihat, tiba-tiba itu hari saya pakai sakit perut, tiba-tiba saya pergi cek doktor kata rahim saya mengeras ke arah kanser. Kita pun dah takutnya kanser, kan? Ya. Jangan panik. Ni semua ada teknik-teknik dia, ya. Yang pertama, jangan panik. Ini bila panik tu, aku tak tahu lah macam mana aku pakai produk ni tu. Okey je, ya Allah, nanti aku cek lah. Kau dah panik, orang tu panik, engkau pun panik, tak jadi apa. Ya. Yang penting kita kena bertenang, ya. So kita kena faham. Yang pertama, itu sebabnya saya selalu mengulang-ulang kata produk kita makanan, bukan ubat, bukan suplemen. So jangan overclaim. Ingat tak? Saya selalu berulang-ulang cakap begitu, kita jangan overclaim dan sebagainya. Okey, itulah sebab-sebabnya yang kita kena tahu. Okey? Dan orang-orang yang macam ini, kadang-kadang customer kita kena berhati-hati. Ya, spesies manusia yang sejak dia pakai Agicera, segala apa yang berlaku dalam hidup dia semua adalah kerana Agicera. Faham tak maksud saya? Macam tadi itulah. Dulu saya okey, tekan saya pakai Agicera, itu hari sakit perut, tiba-tiba doktor cek, rahim saya mengeras. Panik kau dengar tu. Kan? Ya. Tapi sebenarnya ini makanan. Ya, sebab itu hari saya kena ada satu kes macam gitu juga. Dia kata, Cik Syahan, macam mana saya punya customer ni? Saya pun call customer dia. Saya cakap dengan customer tu, saya kata, akak dah pakai produk ni berapa lama kak? Ya? Saya baru pakai 2 minggu. So sebelum ni tak pernah sakit usus. Tak pernah. Saya pakai, saya terus sakit. Bila saya pergi doktor cek, doktor kata saya dah rahim saya mengeras, dah ke arah kanser. Saya kata, kak, untuk rahim mengeras, ya, itu satu proses yang memakan masa mungkin bertahun-tahun. Akibat daripada kita punya lifestyle, gaya hidup, tabiat pemakanan kita. Memang betul rahim tu boleh mengeras, tapi untuk rahim tu mengeras, dia mengambil masa yang bertahun-tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun mungkin. Tak mungkin 2 minggu pakai Agicera, rahim kau macam air masuk peti ais, boleh beku terus. Tak. Ya, dia tak macam tu. Ya, tapi apa yang berlaku ialah Agicera dulu usus puan memang ada benda-benda yang macam ni dah ada, tapi cuma dia tak rasa pasal dia kat dalaman. Bila makan Agicera, kan kita ada healing crisis. Bila healing crisis tu kita terasa. So Agicera sebenarnya bukan mengakibatkan rahim puan mengeras. Agicera detect dan memberitahu puan, perut ni ada masalah. Kan, pergi cek doktor, dia bantu kita untuk detect. Tenang je jawab. Jangan panik. Ya. Itu hari ada satu juga, pagi-pagi saya dapat kontak daripada one of kita punya member. Dia kata, Cik Syahan, saya punya customer pakai ni, ya, dia pakai ni, dia punya period dah berterabur. Dulu period dia okey, ya, dia punya haid dia datang, jadual haid dia okey, tapi pakai Agicera terus berterabur terus. Ya, dah susah, lambatlah period dan sebagainya. So saya pun kadang-kadang bila orang bercakap tu, kita kena tengok latar belakang. Saya kata, puan, customer puan ni wanita berumur berapa?
Dia kata dia berumur 46 tahun. Okey. Sebelum saya jawab soalan Puan, Puan jawab soalan saya. Simple saja. Adakah normal bagi wanita berumur 46 tahun berhadapan dengan simptom-simptom menopause? Kata normal, orang perempuan 46 tahun, 47 tahun, normal dia berhadapan. Dan dia kan umur 46, 47. So, bila dia punya period dah mula tak tersusun macam dulu tu kan simptom-simptom awal menopause. Bukan Ejisera. Itu suka cerita Ejisera. Ini yang saya kata tadi tu. Sejak dia pakai Ejisera, segala-gala berlaku semua Ejisera. Saya pakai Ejisera, anak saya buta mata sebelah. Dah pula dia pakai Ejisera, anak dia buta mata sebelah. Pengsan kau nak jawab tu. Ya. So kita kena relax. Kita kena relax ya, dan kita kena faham. Dan juga itu sebabnya kita jangan overclaim. Ya, kita jangan overclaim. Ramai orang dalam ni pun ada juga yang kadang-kadang call saya dengan nada yang adalah tak puas hati, bukan marah lah, tak puas hati. Macam mana ni Cik? Semua tak boleh, cakap tu tak boleh, cakap ni tak boleh, post ni tak boleh, posting cakap ni tak boleh, sembuh tak boleh. Habis macam mana kita nak jual? Kan? Banyak sangat halangan. Okey, saya kena betulkan persepsi tu. Ya, kita jangan overclaim ni sebenarnya bukan halangan. Sebenarnya kita protect anda. We are protecting you. Ya, protecting you. Saya bagi satu contoh yang paling baik lah, ya. Milo. Semua orang pernah minum Milo at some point of your life. Semua ada orang yang suka minum Milo. Kita tahu minum Milo tu dia kata bertenaga. Tapi sebenarnya tipu. Yang Milo tu gula tu bila banyak dalam badan memanglah rasa bertenaga. Orang kata sugar high, ya. So gula yang tinggi. Kita tahu, ya. Tapi ataupun minum Milo senang buang, senang berak pagi. Tapi tak pernah kita dengar lagi orang bagi testimoni Milo buat iklan dekat Facebook ke kat surat khabar, semenjak saya minum Milo berak saya pagi lancar. Tak pernah lagi kita dengar. Walaupun kita tahu betul. Sebab Milo tak izinkan customer dia buat claim yang begitu. Dan dalam pada masa yang sama, kita tahu Milo tu gula semata-mata, kandungan gulanya sangat tinggi, ya. Tapi pernahkah anda dengar orang yang diagnose dengan kencing manis, diabetes, saman Milo? Pernah tak dengar? Ataupun saman Coca-Cola. Kita tahu Coca-Cola tu buat kita jadi gila-gila punya kan? Ya. So faham tak tuan-tuan dan puan-puan, ya? Okey. So kita tahu benda tu memang bergula, tapi kita tak pernah dengar orang diabetes saman Coca-Cola, saman Milo, tak pernah. Kerana apa? Kerana Coca-Cola diluluskan Kementerian Kesihatan sebagai minuman, makanan, bukan ubat, bukan suplemen. Ya, dan terkandung dah semua bahan kat itu, gula berapa banyak aku dah letak dah kat situ tu, sebab KKM punya kelulusan packaging perlu, wajib kena ada tunjuk apa kat dalam. Dah tunjuk kat dalam tu gula berapa banyak. Kau tahu kau diabetik, kau tak boleh minum gula banyak, kau pergi minum ni buat apa? Dah tulis dah kat situ dah. So tak ada siapa boleh saman Coca-Cola, tak ada siapa boleh saman Milo, sebab status makanan dan minuman. Sama juga ni status dia makanan. Ya, status dia makanan dalam kelulusan KKM. Itu sebabnya kita tidak boleh buat overclaim, dan overclaim itu sebenarnya bukan halangan tetapi adalah pertahankan anda, protect diri anda. So this is the reason why apabila kita menjual produk, kita kena ada knowledge. Ya, bukan hanya semata-mata produk, tetapi kita kena faham apa yang KKM, the do's and don'ts about the product. Okey, baik. So seperti yang saya janjikan, apa pula cek room pula. Salah tekan butang. Sekejap ya. Seperti yang kita janjikan, mari kita get right down to business hari ini. Ya, seperti yang janjikan, produk pertama kita saya nak bercerita dengan anda adalah produk kita Ejisera. So tuan-tuan dan puan-puan, ya, Ejisera jap banyak pula saya punya ni. Okey, ya. So kita punya produk pertama hari ini saya nak bincangkan adalah Ejisera. Sebab ini yang paling penting ya untuk kita punya produk package, untuk anda rekrut orang dan sebagainya. Tapi yang kita nak tahu apakah sebenarnya Ejisera. Ya, Ejisera ni kalau dalam kata ringkas, sebab kadang-kadang orang tanya apa Ejisera ni, jenuh juga nak jawab. Dia bagus untuk kulit, dia bagus untuk ni sakit, ni untuk diabetes apa semua. Tapi banyak sangat. So nak kata apa? Dalam satu ayat yang mudah, apakah Ejisera? Ejisera adalah sejenis pemakanan antioksidan. Ya, fungsi dia ada dua, ya, general. Dia ada orang pakai untuk kesihatan, ada orang pakai untuk kecantikan. Ya, kenapa kita ada dua? Kita tak fokus hanya pada kecantikan ataupun fokus pada kesihatan. Sebab Ejisera ini adalah produk sulung kita. Ya, masa first kita start bisnes dulu, inilah produk kita yang pertama, dan sebagai produk yang pertama kita pun tak berapa 100% jelas
mana hala tuju orang kata consumer behavior akan bawa produk kita. So kita kena adakan satu produk yang a little bit general. Ya, sebab kalau orang yang kecantikan boleh pakai, yang kesihatan pun boleh pakai. Tapi dia datang, bila datang berdua ni, dia datang dia lagi cantik. Ya, kerana apabila kalau you pakai produk ini untuk kesihatan, tetap you akan dapat kecantikan. Ataupun you pakai produk ni untuk kecantikan, tetap you akan dapat kesihatan. Saya ingat lagi beberapa bulan lepas, ya, masa tu office kita buka-buka sikit, orang dah boleh start datang sekejap itu lagi kan. Ada seorang pakcik ni lah, ya, atuk lah, ya, umur 70 lebih, 80 lebih kurang. Dia dah tua, very old, jalan pun slow apa semua. Dia tanya saya pasal produk, saya pun sempat duduk dengan dia sekejap, cerita produk apa dan sebagainya lah. Rupanya dia ada masalah diabetik, tak silap saya. Dia bukan diabetik, tapi dia kata doktor advice dia punya gula tinggi, kena kontrol. So, okey lah, dia ambil produk. So, saya tak jumpa dia, habis macam itu saja. 3 minggu, 4 minggu lepas tu, saya keluar office kat depan tu, saya nampak atuk ni sekali, pakcik ni ada sekali lagi. So, saya tegur lah dia sebab saya ingat dia kan. So, dia daripada jauh datang dengan muka ceria. Cik Syahan, saya pakai produk Ejisera ni, Cik Syahan. Cik Syahan tengok ni, Cik Syahan tengok ni. Saya dulu kedut ni banyak. Kat sini dulu saya ada parut, accident. Kurang parut saya. Lepas tu kulit saya, Cik Syahan ambil tangan. Tak, ambil tangan saya tu, letakkan betul dah. Nampak dah lecet dulu, bersisik-sisik. So, aku kata dalam hati aku, pakcik ni betul lah 4 minggu lepas dia datang, dia nak pakai Ejisera sebab darah dia punya kencing manis. Lepas 4 minggu dia pakai, dia lupa tu ada kencing manis. Dia datang, dia punya seronok cerita kulit dia cantik. Kata kan, mesej saya nak cerita di sini ialah pakai untuk kesihatan, you tetap akan dapat kecantikan. Ya, pakai untuk kecantikan, you tetap akan dapat kesihatan. So this is the wonderful thing about kita punya produk. Dan produk Ejisera ni pula diluluskan oleh Kementerian Kesihatan sebagai makanan, maka mana-mana age limit pun boleh digunakan. Tak apa, yang itu saya akan sentuh seketika lagi. Baik, dalam kecantikan dan kesihatan, saya nak cerita dengan yang kesihatan ni. Kita dengar ramai yang orang yang ada diabetes, darah tinggi, kencing manis dan sebagainya lah, gout dan sebagainya, pakai produk ni bagus. Alhamdulillah dapat kesan yang positif. On the other hand, orang yang pakai untuk kecantikan, ya, pakai produk ni kulit jadi lebih cerah, lebih glowing, fine lines, kedutan halus mula hilang, parut pun mula cantik, parut mula hilang, ya, dan sebagainya, jerawat pun kurang, ya. So itu yang kecantikan. Yang first saya nak sentuh ialah kecantikan. Ya, kecantikan kulit ni penting. Ya, zaman sekarang ni bukan orang wanita sahaja, malah orang lelaki pun dah mula jaga kecantikan kulit. Ya, tapi orang lelaki ni dia bukan jaga kulit sebab dia nak gede-gede cantik, tak ada, bukan. Orang lelaki ni dia nak cantik kulit dia sebab dia nak nampak presentable. Dan yang paling penting sekali untuk orang lelaki yang moden, dia nak nampak remaja. For whatever reason, tak apa. Itu masing-masing punya reason. Baik, let's jump into bahan-bahan dia dulu. Ya, sebelum saya masuk kecantikan. Okay, kalau secara rambangnya setiap malam Rabu inilah yang saya tunjuk. Ya, tapi malam ni saya akan go a bit more detail lah. Ya, kita ada ceramosides. Ceramosides ini lebih kepada kulit, Hytolith, antioksidan makanan. Ya, kita ada kunyit, kita ada Gym Masa Harvester, mixed berry. Buah sunnah kita yang kedua. Yang pertama tadi kita ada buah sunnah kita, buah zaitun. Yang ini adalah yang kedua, buah delima. Kita ada peach putih dan ekstrak bunga sakura. So, 8 bahan. 8 bahan, 2 teknologi. Ya, yang anda tengok dua ni, ceramosides dengan Hytolith ada bendera ni. Ini dua-dua adalah teknologi. Ceramosides teknologi daripada France, manakala Hytolith pula adalah satu teknologi kita dapat daripada Spain, Espanyol lah. Alright, yang lain-lain adalah open source punya bahan. Okay, apa yang saya masukkan dengan teknologi dengan open source punya bahan? Dua teknologi ini, Hytolith, ya, sebab dalam produk strategi kita di dalam AG Nutrition, we believe in placement of technology in our product. Ya, teknologi in our product rather than just open source punya bahan. Okay, teknologi, sebab bila kita masukkan teknologi itu dia akan memberi sejenis exclusivity, ya, kelainan, niche kepada kita punya produk berbandingkan produk-produk di luar sana. So kita jarakkan, so dia tak ada bandingan. Saya bagi contoh, Hytolith teknologi, ya, bahan dia buah zaitun. Kalau kita tak ada teknologi Hytolith, kita hanya pakai bahan buah zaitun sahaja, maka ada beribu-ribu produk dekat luar sana ada bahan zaitun, betul atau tidak? Ataupun kita pakai ceramoside, gandum, kita tak ada teknologi ceramoside, kita hanya pakai bahan gandum je biasa, masuk-masuk. Orang kata adun-adun buat produk. Makanya banyak lagi produk sana, beribu-ribu produk di luar sana yang ada menggunakan
gandum. Tetapi apabila kita kata teknologi Hytolith, Agicera saja ada. Teknologi Ceramosites, Agicera saja ada. Ya, so tu sebab kalau kita tengok bahan-bahan produk-produk kita kebanyakannya dalam Agicera ni ada kita masukkan teknologi-teknologi ya. Kalau macam Agibrock, ada TrueBrock daripada USA, ada Yestimum daripada Germany, ada Eldercraft daripada Italy. Tu semua teknologi. Yang selainnya kalau anda tengok yang tak ada bendera ni, Kekemin sampai Asakura, inilah adalah open source. Maksudnya mungkin produk-produk di luar sana kompetitor kita ataupun tidak, mungkin ada bahan-bahan ini juga. So tak ada exclusivity. So dua tu tadi. So understand that the technology in place punya objektif is to give you the exclusivity supaya ejen-ejen kita lebih mudah untuk mempromosikan produk kita. Kita hapuskan kita punya competition. Maksudnya lah. Alright. Let's jump into detail. Ceramosites. Bahan yang pertama, teknologi yang daripada France itu tadi. Ceramosites ini dia teknologi dia bahan dia datang kita buat daripada gandum. Ya, daripada gandum dan juga fungsi utama teknologi ceramosites adalah untuk memimik ataupun menggantikan fungsi ceramides kita yang sudah berkurangan. Okay. So dalam kulit anda, dalam kulit saya, di antara dermis dan epidermis kita ni ada satu layer protein yang kita panggil ceramides dan memang naturally ada dalam kulit kita. Ya, masa muda ceramides kita banyak, makin tua ceramides kita makin berkurangan. Tu sebab masa muda kulit kita sebegitu rupa, sebegitu sihat. Bila kita tua, kulit kita dah lain rupa, dah jadi tak berapa sihat. Ya. Itu salah satu fungsinya adalah ceramides yang berkurangan. Okey. Fungsi ceramides ni yang semula jadi ni, fungsi dia adalah untuk protect kulit kita ataupun mengekalkan kandungan air ataupun moist dalam kita punya sel kulit. This is very very important. Ya, so bila kita simpan moist ke dalam kulit kita, ya, yang pertama of course kulit kita lembab, ya, dan juga anda kena faham kulit ini bila dia ada air, kita orang selalu fikir kan simple saja. Oh, banyak air kulit lembab, kurang air kulit kering. Memang betul, tapi itu satu je yang kita nampak. Ya, tapi kalau kita betul-betul menyelami daripada segi saintifiknya, kurang air ini mendatangkan berbagai-bagai makna selain daripada kering. Kering satu je. Okay? Dan juga air dalam sel kulit ni, you kena faham. Air dalam sel kulit ni, dalam sel kita, ini adalah bahan komunikasi. Sel-sel kita ni sebenarnya dia benda hidup, dia macam manusia juga. Ya, dia perlu bercakap dengan antara satu sama lain. Kalau dia tak berkomunikasi dengan antara satu sama lain, dia tak dapat buat apa-apa. Sebab sel, dia adalah satu bahan yang bekerja dalam berkumpulan baru dia boleh berfungsi. Kalau dia single sel saja, dia duduk, dia tak buat apa-apa, dia akan idle. Right? So kalau dia nak buat apa-apa, dia nak cantikkan kulit, dia nak gabung, nak lembapkan kulit kering, panas, nak kena ekstrakan sikit. Itu semua kerja-kerja sel. Macam mana dia respon dengan keadaan sekeliling kulit kita. Dan untuk dia respon, dia perlu halo, dia perlu calling kat semua ni. Okay? Baru dia boleh menggerakkan sesuatu untuk mengimprovekan keadaan kulit kita. Dia macam air ni pada dia macam email, macam telefon, komunikasi. Tanpa air, dia tak boleh berkomunikasi. Dan kalau sel tak boleh berkomunikasi, kulit dia akan rosak dan kulit dia akan jadi janam lah. Pendek kata. Yang analogi yang saya selalu buat ialah kalau kita nak bina KLCC. Ya, nak bina KLCC, itu satu projek lah. Ya. So kaki tangan kita ramai, sel-sel ni, banyak ni, arkitek, designer, engineer, crane driver yang bancuh mesin, tukang kayu, tukang besi, tukang jubin dan sebagainya. Semua dia gabung. Berpuluh-puluh ribu orang punya ni project management untuk bina KLCC. Bayangkan kalau 30,000 orang yang nak bina KLCC project team tadi ni, bayangkan tak ada email, tak ada telefon, bisu, pekak, tak boleh cakap. Boleh tak? Mana mungkin KLCC tu boleh terbina? Tak boleh. So sama juga, sel kulit kita ni dia nak jaga kulit kita jadi kekal cantik, kekal remaja, protect, tak diserang penyakit. Kalau diserang penyakit, macam mana nak respon, nak rawat dia cepat. Itu semua kerja sel kulit. Dan kalau tak ada air, benda tu semua tak boleh buat. Itu sebab bila kita makin berumur, apabila ceramides kita makin berkurangan, kulit kita kering, yes, itu yang pertama. Dan kulit yang kering buat kulit kita dah mula rosak, pasal dah tak boleh komunikasi. Itu sebabnya kita masa umur 18 kulit kita glowing, umur kita 40, 50 kulit kita dah hilang glowing, kusam.
Ya, itu sebabnya dulu kulit kita cantik, lembap, licin, sekarang ni kasar. Ya, dah kurang air. Bila kasar, mulalah kedutan-kedutan yang kecil, yang halus berlaku, yang kita tak nampak dengan mata kasar. Tapi itu yang mengasarkan kulit kita. Ya, dan akhirnya kulit yang kering juga akan mendatangkan aging. Kedutan kulit akan bermula. Ya, sebab saya ambil contoh, ya, analogi lah, ya, analogi bukan contoh. Kalau saya ambil sehelai kertas A4 yang kering macam ni, saya lipat ngam-ngam. Ya, lipat kat tengah. Anda akan nampak ada line kat tengah, betul? Ada line. Tapi kalau kertas ni yang sama ni, saya celup basah melencun dalam air, dalam baldi air, dia basah, saya keluarkan, saya lipat, saya buka, tak tentu line ni ada tau. Itu beza ada kandungan air dan tak ada kandungan air. Sebab anda kena tahu kulit kita secara consistently berlipat. Bila saya buat macam ni, nampak ya, atas ni berlipat. Bila saya masam, dia berlipat turun. Bila saya senyum, dia berlipat naik. Kulit kita ni sentiasa berlipat. So, kalau tak cukup kandungan air, kulit yang sentiasa berlipat secara berterusan itu akan menghasilkan kedutan-kedutan dan aging akan bermula. Dan yang paling tak best sekali bila tak ada kulit, tak ada kulit pula. Air tak cukup dalam kulit, kulit kita mudah diserang penyakit. Ya, senang naik kurap, senang naik gatal. Tanyalah umur 40-50 tahun ke atas, semua tahu benda ni, ya. Dan bila dalam masa kita budak-budak dulu, katakanlah ternaik kurap 20 sen, gatal-gatal garuk, fungal kan, katalah 20 sen. Kalau masa budak-budak, ingat lagi tak, letak krim, letak ubat, makan pil sikit, 4-5 hari boleh baik. Tanya orang umur 40-50 ke atas, kalau ada kurap 20 sen tu, ya Allah, berbulan-bulan kau nak baik. Dia punya lambat nak baik. Itu pun kesan sebab air dah kurang sebab ceramides. Ya, so jangan pandang ceramides ni hanya lembab kulit. Tak. Air tu bila cukup tu banyak sebenarnya dia menyelesaikan masalah kita. Alright? Tu panjang pula mukadimah saya untuk ceramosides kita. Okay. Dan ceramosides kita has been clinically studied. Ya, dan secara klinikal dia punya top result yang kita dapat adalah increase dari skin moisturization, reduction dalam skin wrinkle, kurangkan kedutan kulit dan meningkatkan skin elasticity. Dan anda boleh dapat result hanya dalam masa 2 minggu dah boleh nampak dan rasa result dia. Maknanya kata lepas 2 minggu tu orang dah boleh cakap lah, Jah, kulit kau lawa dulu buruk je aku tengok. Buruk pula dulu kau ajar. Okay, so ini kita tiga-tiga lah, ya. Dan kalau anda nak dapat kesan yang lebih kekal, yang lebih permanent, ialah dia pakai secara berterusan selama sekurang-kurangnya 2 bulan. Alright. Itu kulit. Okay. Yang kedua, teknologi hydrolysis, buah zaitun, teknologi yang kita dapat daripada Spain. Kalau tadi saya ceritakan cantikkan, teknologi yang pertama. Ini teknologi yang kedua, baru saya nak masuk tentang kesihatan. Ya, how? Ya, sebab ada orang tanya saya, dia kata, Cik Syahan, saya tengok orang-orang you ni, ejen AG ni, punya testimoni, amboi, kanser lah, gout lah, kencing manis lah, darah tinggi lah, dan sebagainya, macam-macam jenis penyakit. Takkanlah produk kau ni magic sangat, Cik Syahan. Kalau magic sangat tu, kalau supaya bagus, tutuplah hospital. Tak payahlah ada doktor. Alhamdulillah, tutup hospital tak ada doktor. Kaya aku jual banyak Egisera. Okey, tak. Itu bukan maksud saya. Maksud saya, sebenarnya ada sebab, ada jawapan, ya. Bila kalau anda kena serang macam tu, ya. Saya tahu ramai orang, lagi-lagi kawan-kawan kita yang tak nak beli produk, dia akan cakap macam tu, dia akan campak je benda yang menyakitkan hati, kan. Tapi sebenarnya ada jawapan dia. Kenapa? Bukan kita tak pernah dalam Egisera, kita tak pernah claim Egisera ini baik untuk 1001 macam penyakit. Tak. Tengok video saya daripada awal sampai sekarang selama 2 tahun secara konsisten, saya cuma claim satu saja, antioksidan. Kebanyakannya. Tengoklah video-video saya. Pemakanan antioksidan. Ya, tapi antioksidan tu kalau you ada yang sangat baik, yang sangat berkesan, dia bercabang membantu berbagai-bagai masalah penyakit. Ya, okey, tak apa. Itu saya akan explain sekejap lagi. Anda akan tengok kenapa bagus untuk macam-macam penyakit. Kenapa ini bukan magic, bukan mitos, bukan overclaim. Ada sebab. Saya nak sentuh tentang antioksidan. Dan anda kalau betul-betul nak jadi penjual Egisera yang betul-betul sukses, yang betul-betul knowledgeable, anda kena betul-betul garap sepenuhnya antioksidan. Sebab itulah jawapan dia sebenarnya.
Kalau anda faham antioksidan, boleh jawab macam-macam soalan sebenarnya. Okay? Alright. Where do I start? Okay. Antioksidan ini adalah kuasa pembersihan. Ya, membersihkan sistem tubuh. Bagi mudah faham lah. Ya. Okay. Dalam sistem tubuh badan kita ada satu benda yang kita panggil metabolisme. Saya rasa semua orang tahu. Ya. Dan metabolisme ni tempat diproses segala apa yang kita consume dan bawa masuk ke dalam tubuh badan kita. Ya, sama ada melalui pemakanan, peminuman, ataupun pernafasan, hidu udara kita, hisap rokok ke, segala benda yang kita bawa masuk dalam badan kita. Dan di dalam kita punya metabolisme ni, ada benda yang dia boleh proses dan ada benda yang dia tak boleh proses. Okay? Ini saya bagi senang faham ya, Visualize. Okay, benda yang boleh proses, benda-benda biasa lah. Ya, kita selalu dengar benda-benda yang baik itulah. Ya, seperti karbohidrat, protein, mineral, zinc, phosphorus. Ini semua benda-benda yang dia boleh proses. So, bila kita bawa masuk dalam badan kita, dia proses dan diambil hantar ke bahagian-bahagian tubuh kita yang memerlukannya. So, yang selebihnya, dia flush, berak, kencing, bergumur, buang. Itu adalah metabolism in a nutshell. Dalam kata yang ringkas, bagi mudah faham. Ya, flush tu pun metabolisme juga, buang. Ya, okey. Itu yang boleh diproses. Saya nak beralih pada benda yang tak boleh diproses. Yang ini yang kita takut. Sebab yang boleh diproses tu tak apa. Makan, buang. Terlebih, buang. Ataupun terlebih-lebih sangat. Terlebih-lebih sangat sampai tak boleh buang. Boleh jogging 10 km, banyak telur, boleh buang. Ataupun minum 10 galon air, kecil banyak-banyak pun boleh bantu buang. Okey, itu tak ada masalah. Tapi yang saya nak cerita ni kotoran degil. Yang pertama, metabolisme tak boleh proses. Maksudnya ambil pun tak boleh. Nak buang pun tak boleh. Ya, benda yang tak boleh diproses. So, benda-benda yang tak boleh diproses ni, dia lebih kita panggil radikal bebas. Kalau dalam bahasa mudah, kotoran degil lah. Kotoran degil yang tak boleh nak di-scrub. So, radikal bebas ni, contoh-contoh radikal bebas ni dah memang terperap dalam kita punya lifestyle. Dia bukan habit lagi tau. Dia dah lifestyle. Habit ni kita boleh quit. Lifestyle tak boleh quit. Okay? Alright. Contoh. Nikotin dalam rokok. Itu radikal bebas. Ya. Kafein dalam kopi, dalam teh. Free radicals. Bahan pengawet. Processed food. So, benda-benda yang macam ni lah. So, benda-benda yang macam ni, bila dia tak boleh diproses, apa yang akan berlaku? Dia duduk je dalam badan kita. Sebab radikal bebas ni, dia sangat-sangat halus. Nak tengok pun kena tengok mikroskop besarkan 20,000 kali, 10,000 kali, baru nampak setitik je kecil. Dia sangat-sangat halus. Oleh kerana sifatnya sangat halus, sebenarnya radikal bebas ni boleh je duduk dalam badan kita. Tak ada masalah pun. Dia tak kacau. Pasal dia terlalu kecil, terlalu halus. Ya, dia tak tanggung masalah. So, bila dia terlalu halus, badan tak perlukan, lepas tu buang pun tak boleh, sebab tak boleh diproses. So, dia pergi mana? Dia akan duduk dalam sistem tubuh badan kita. Duduk je lah, travel, ikut salur darah kita. Pasal dia kecil, halus, mungkin dia boleh travel seluruh badan kita. Be part of our blood flow system. Ya, radikal bebas ni. Okey, tapi, memang betul saya kata benda ni tak bahaya. Tetapi, apabila kita bercerita, terkumpul 30 tahun, 40 tahun, 50, 60 tahun, tak pernah ambil antioksidan yang kuat-kuat, yang bagus-bagus ni. Terkumpul, dia mula banyak dalam badan. Bila dia mula banyak dalam badan, air ni dia start jadi bahaya. Ya, sebab bila dia banyak dalam badan kita, tubuh badan kita, dia travel, ya. Bila dah banyak dia mula berlaga. Dia macam highway. Bila highway time PKP ni tak banyak kereta, tak ada kita dengar accident. Kan? Tapi bila hari raya je, katakanlah kongsi pacai ke cuti, semua balik kampung, berdatang-datang, semua accident. Sama juga dalam salur darah kita. Bila dia dah banyak, dia mula berlaga antara satu sama lain. Lama kelamaan dia bercantum. Lama kelamaan dia size up, dia mula membesar. Bila besar dia makin berat. Bila dia makin besar makin berat sampai satu ketika tadi dia yang halus dia travel seluruh badan kita, dia dah tak boleh travel lagi dah, dia dah berat. So dia landing. Dia landing dekat satu-satu bahagian tubuh badan kita. Ini saya nak bagi mudah faham je Okey, dia landing dekat kita punya satu-satu bahagian tubuh kita. So bila dia landing kan, dia duduk dalam satu-satu bahagian tubuh badan kita, dia dah tak boleh bergerak, ya, dia mencemar sel tubuh badan kita. Dia mencemar sel tubuh. Tadi dia bergerak, so dia tak mencemar kan. So sekarang ni dia duduk, dia radikal bebas. Ya, so dia mencemarkan sel tubuh badan kita dengan radikal bebas. Lama kelamaan sel tubuh kita mula membengkak kalau tak dirawat dia jadi keradangan yang kronik. Lama-lama dia boleh jadi satu jenis bentuk bisul, lepas tu dia boleh pecah, dia boleh bernanah dalam badan kita dan ini boleh mengakibatkan sel mutasi, pengoksidaan berlaku.
Ya, dan bila pengoksidaan berlaku, mutasi sel boleh berlaku, maka jatuh penyakit kanser. Ya, pengoksidaan, ya. So pengoksidaan ni pun saya nak sentuh sekejap. Okay, kita letak radikal bebas ni yang saya tengah cerita ni kat sebelah sekejap. Radikal bebas. Pengoksidaan. Ya, sebab bila pengoksidaan ni memang sentiasa dalam berlaku badan kita, ya. Pengoksidaan ni saya nak bagi mudah faham. Kalau saya ambil sebatang besi, ya, saya biarkan dekat padang, dekat luar selama berminggu-minggu. Hujan, panas, berbulan-bulan. Apa yang akan berlaku kat besi itu, you rasa? Besi itu akan berkarat, betul? Ya, karat itu adalah proses pengoksidaan. Okey, boleh faham ya? Okey, kenapa karat itu berlaku? Kenapa pengoksidaan itu berlaku? Hukum alam. Selagi hadirnya oksigen, maka pengoksidaan akan berlaku. Itu hukum alam. Oksigen, hadirnya oksigen. Okey, saya berbalik pada tubuh badan kita. Kita tepikan besi tadi tu, ya. Kita manusia, kita bernafas apa? Nitrogen, hidrogen. Ya, ada Terminator pula kat sini kan. Kita bernafas oksigen, guys. So bila kita bernafas oksigen dalam tubuh badan kita, maka pengoksidaan boleh berlaku dalam tubuh badan kita. Berkarat, dalam badan kita ni boleh berkarat. Tapi badan kita ni bukan berkarat macam besi. Besi tu dia berkarat dalam bentuk logam. Karat dalam tubuh badan kita bukan dalam bentuk logam, tetapi dalam bentuk plak, dalam bentuk oxidative stress, dalam bentuk tadi yang saya cerita tadi tu, radikal bebas yang dah kumpul-kumpul banyak-banyak tu boleh landing jadikan penyakit kanser. Nampak tak? So sekarang anda faham. Dan tuan-tuan dan puan, yang ini yang kita perlu bersihkan, dan yang ini hanya boleh dibersihkan dengan pemakanan antioksidan. Dan soalnya tadi orang kata kita nak bersihkan apa dalam badan. Itu yang saya nak cerita bersih tentu. Sedangkan kau ada kereta pun kita bersihkan. You ada rumah pun you bersihkan. You ada longkang pun you bersihkan. Bila cakap bersihkan pasal tubuh badan, kenapa nak kena bersihkan tubuh badan? Dah pula dah. Kan? So kita kena bersihkan sistem tubuh badan kita. Kerana ramai yang tidak perasan, penyakit-penyakit yang datang menyerang kita kebanyakannya datang daripada kekotoran. Stroke berlaku sebab darah sumbat tak masuk otak, saraf sumbat. Kenapa saraf sumbat? Darah yang kotor. Kotor yang mengakibatkan stroke. Yalah, betul lah kalau banyak makan kolesterol tinggi. Yalah, itulah yang kotorannya yang kita bawa masuk badan. Tapi kotoran tu yang menjadikan stroke. Orang sakit jantung, arteri tersumbat. Kenapa arteri sumbat? Darah yang kotor. Buah pinggang jahanam rosak, kena pergi dialisis. Kenapa buah pinggang tu rosak? Sebab sekian lama menapis darah yang toksik tinggi, darah yang kotor. Kanser tadi saya dah explain kenapa kanser berlaku. Sistem yang kotor, radikal bebas terlalu tinggi, mencemar sel sampai membengkak, pecah, rasa pengoksidaan berlaku, dia mutasi sel berlaku, dia jadi ketumbuhan dalam badan kita, maka jatuh penyakit kanser. Datang daripada sel yang kotor. Gout pun datang daripada kandungan asid strik yang terlalu tinggi, kotor, dicemari dengan asid toksik. Nampak tak? Kalau banyak penyakit-penyakit ni punca datang daripada kotor, maka tidak logik akal fikiran ke, maka solusinya adalah pembersihan. Dan pembersihan itu yang tadi saya maksudkan tadi tu, pembersihan sama maksud dengan antioksidan. Dan antioksidan inilah dia pemakanannya. Itu jawapan dia kenapa macam-macam penyakit pakai produk ni dapat kesan positif. Bukan sebab kita klaim produk ni boleh menyihatkan 1001 macam penyakit. Tidak. Kita klaim satu, antioksidan bersihkan. So bila bersih, tadi saya dah cerita dah. Yang stroke tadi pun boleh dibantu. Betul atau tidak? Yang sakit jantung pun tadi boleh dibantu bila kita bersihkan. Yang buah pinggang, yang kanser, yang ini, yang gout, yang ini. Faham maksud saya? Kita klaim satu saja, pembersihan. Tapi bersih tu yang mendatangkan 1001 manfaat. Okey. Panjang saya punya cerita antioksidan ni. Kalau korang tak terror lagi, saya tak juta-juta tak tahu lah ni. Ya. Okey, sekarang kita masuk Hytolith. Kerana Hytolith ni adalah kita punya tunjang antioksidan dalam produk Ejisera. Okey. Alright. Okey, kenapa teknologi Hytolith ni bagus sangat? Yang pertama, bahan yang kita pakai adalah buah zaitun. Ya, dan buah zaitun sebenarnya mengandungi satu bahan yang dipanggil hydrocitrosol. Hydrocitrosol itu adalah properti di dalam buah zaitun yang menjadikan buah zaitun antioksidan yang sangat-sangat berkesan, sangat-sangat poten dan sangat-sangat kuat. Saya dulu tuan-tuan dan puan-puan
Saya faham, ya. Saya faham, saya tahu, bukan saya faham. Saya tahu buat zaitun ni sunnah. Saya tahu. Ya, tapi bila saya study produk Ejisera, teknologi Hydrolith, hydrocetrosol, sekarang saya bukan tahu, sekarang saya faham. Kenapa Rasulullah SAW sudah sebut 1400 tahun lepas ini buah adalah sunnah. Sekarang baru saya faham kenapa. Sebab Tuhan dah tahu ini manusia macam mana bijak pandai. Aku bagi macam mana advance, macam mana bijak pandai sekalipun, tetap tentang makanan, manusia akan tetap makan ikut nafsu. Saya pun bersalah. Ya. So dia kata, ini sunahnya, makannya ini. Apa yang kau bantai makan, nak bersihkan, inilah jawapannya. Bersihkan, baru saya faham. Ya. Dan juga kalau tak nak makan Ejisera, boleh dapat antioksidan yang sama. Setiap hari kena telan 10 biji buah zaitun ataupun minum separuh botol minyak zaitun. Tak kau berak pun keluar minyak bagi. Ya. So ini bukan satu solution yang praktikal. So sekarang ni kita dah masukkan cantik-cantik hydrocetrosol, kita keluarkan, kita masuk dalam produk kita dan kita masukkan dengan white peach, mixed berry dan sebagainya. So anda rasa dia punya flavors dia. Okay, faham ya? Okay, alright. Sekarang baru kita masuk dia punya bahan-bahan yang open source tadi tu. Dua teknologi saya dah cover. Satu ceramosite untuk kecantikan kulit, keremajan kulit, dan kedua tadi tu untuk kesihatan dan isu-isu kesihatan seperti penyakit-penyakit kronik, kita lebih tumpukan kepada Hydrolith tadi tu, buah zaitun. Okay, sekarang kita masuk bahan-bahan open source. Sakura extract. Ya, Sakura extract ini menarik tuan-tuan dan puan ya. Okay, saya nak bercakap dengan wanita sebab wanita dia sanggup belanja beratus ringgit, kadang-kadang beribu-ribu ringgit untuk ni tampal-tampal, lukis-lukis bagi cerah muka. Ya, betul ya. Orang perempuan memang sanggup. Okay, berhati-hati dengan produk-produk cerah ya, mencerahkan kulit yang menggunakan chemical. Ya, okay. Saya nak bagi anda faham. Okey, laki pun follow lah ya. Sebab ni penting untuk product knowledge. Okey. Kalau saya ambil secebis sel kulit anda, saya masukkan bawah mikroskop, besarkan tengok, anda akan dapat lihat kulit kita ni ada banyak-banyak bintik-bintik. Beribu-ribu, bertrilion-trilion bintik-bintik. Macam ni tak nampak kalau tengok bawah mikroskop, bintik-bintik. Ya, dia banyak bintik-bintik. Kalau kulit manusia, bintik-bintik dia random, rawak ya. Kalau tengok, kalau ambil kulit anda, tengok bawah mikroskop, bintik-bintik dia tiga, maksudnya anda adalah superhuman. Ya, itu adalah ya. So berbeza struktur kulit kita. Okey, balik. Bintik-bintik itu pigmentasi ya, dan pigmentasi kita ini adalah bahagian kita yang menentukan sama ada kulit you gelap ataupun kulit you cerah. Orang yang kulit gelap, pigmentasi dia rapat-rapat, banyak. Orang yang kulit cerah, pigmentasi dia jarang-jarang. Anda pernah tengok tak inkjet printer? Kalau tengok inkjet printer, bukan yang laser ya. Laser tu dia laju yang sung. Ni bukan printer itu. Printer yang inkjet ya. Okey, inkjet printer tu kalau you tengok, kalau dia satu bulatan tu bentuk bulat tu, dia nak bulat tu warna hitam, dia akan tembak rapat-rapat. Jadilah hitam. Tapi kalau bulat tu warna kelabu, dia akan tembak jarang-jarang. Tak. Bila jarang-jarang bintik-bintik tu, bulatan tu akan jadi warna kelabu. Sama juga kulit kita, pigmentasi. Itulah konsep dia tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Okey, sekarang balik pada produk memutihkan kulit yang chemical. Chemical ni, okey, kulit pigmentasi kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, boleh dicemari. Ingat lagi saya cerita radikal bebas, plak, ya, pengoksidaan, foto-foto tadi itu. Okey, dia boleh berlaku atas pigmentasi kita juga. Okey, pigmentasi kita ni kalau saya besarkan, ya, saya besarkan pigmentasi, keliling tu dia ada plak, foto, radikal bebas, toksik, warna hitam atau warna gelap. Ini saya cerita pasal satu pigmentasi. Bila bertrilion-trilion pigmentasi semua atas kulit kita, semua ada lapisan hitam keliling, itu yang akan mengakibatkan kulit kita hilang glow dan jadi gelap, dan jadi kusam. Faham tak? Ada yang lebih teruk. Kalau kita tengok nenek-nenek atuk-atuk umur 85-90 tahun ke atas, nampak dan lagi teruk, bintik-bintik hitam naik. Perasan tak atuk-atuk kita nenek-nenek banyak naik bintik-bintik hitam, kadang-kadang kat leher sampai ke bahu. Radikal bebas mencemari pigmentasi kulit kita.
Okay? Okay. Kalau chemical base punya produk, dia masuk, dia buat apa? Putihkan kulit you. Dia bunuh pigmentasi you. Banyak-banyak dia bunuh pembantaian, massacre. Ya, ethnic cleansing. So bila banyak pigmentasi kita mati, memanglah kulit kau putih. Tapi you have to remember, pigmentasi itu fungsi utama dia is for a very good reason, untuk protect kulit kita daripada sinar UV, protect kulit kita dari pencemaran, protect kulit kita daripada terkena skin cancer. So bahaya cara yang macam tu. Alright, berbeza dengan Sakura Extract, dia punya kaedah pendekatan dia lebih alami, lebih organik. Okay, Sakura ni dia punya kuasa antioksidan dia pergi dekat pigmentasi tadi tu, dia bersihkan pigmentasi. Dia tak bunuh pigmentasi ni. Dia bersihkan keliling pigmentasi. So bila semua pigmentasi kulit muka kita dah jadi bersih, itu sebabnya kulit anda akan nampak lebih cerah, lebih glowing 1 tone atau 2 tone. Tapi sebenarnya saya kena buat disclaimer. Pakai Ecdysera yang orang kata, saya pakai Ecdysera kulit saya lebih cerah. Tak, you bukan lebih cerah. You kembalikan kulit you kepada tone yang asal. Sebab tone you yang asal tu dah lama hilang sebab kekotoran-kekotoran yang melekat dekat sel-sel dan pigmentasi kulit kita. Boleh follow ya? So this is also a very good point untuk kecantikan kulit. Selain daripada ceramosite tadi semata-mata. Okey, seterusnya kita ada bahan yang kita panggil curcumin. Ya, orang Melayu suka sebut cucumin. Kalau susah sangat nak sebut orang putih cakap Melayu je lah bang. Kunyit kan senang. Anda dibenar makan kunyit tapi anda tidak dibenarkan mengunyit. Itu dia message ya. Okey. Okey, curcumin ini kita lebih fokus pada menyelesaikan diri. Curcumin ini kita lebih fokus pada anti radang, anti-inflammatory. Ya, so ini sangat-sangat penting guys, ya. Kerana kanser pun datang daripada awal-awal dia datang daripada keradangan. Keradangan ni masa dia kecil-kecil dia tak datangkan masalah. Dia macam gula lah, ambil sikit-sikit tak ada masalah. Banyak-banyak ambil kau kena potong kaki. Samalah juga, ya. Kita punya keradangan. Okey, nak bagi anda faham keradangan ni apa dulu. Sebelum kita pergi anti radang, kita faham dulu apa radang, ya. Keradangan boleh berlaku atas permukaan kita, kulit kita di luar, boleh berlaku di dalam otot kita dan juga di dalam. Okey, kalau di luar ni kita nampak, ya, kurap ni dalam keluarga dalam keluarga radang ni macam kurap, contoh dia masuk contoh terus. Kudis, panau, bisul, bengkak, lebam, jerawat, nasi-nasi, apa saja kondisi yang boleh timbul. Itu adalah dalam keluarga keradangan. Okay. Dan keradangan ini apabila dia berlaku di luar, kita nampak dan kita rasa. So tak jadi masalah. Kita boleh respon, makan ubat sapu minyak, pergi doktor, ambil antibiotik, settle. Alright. Tetapi apa yang kita selalu sering terlepas pandang ialah keradangan ini dia bukan saja berlaku di luar badan kita. As much as dia boleh berlaku outside, dia boleh berlaku dalam. Dia boleh berlaku kat dalam. Yang tadi tu kondisi-kondisi bengkak, panau, kasar, whatever lah. Dia boleh berlaku kat dalam. Dia boleh berlaku kat dinding paru-paru kita, dia boleh berlaku dekat dinding usus, dia boleh berlaku kat dinding kerongkong, dia boleh berlaku dekat kelenjar, dia boleh berlaku dekat kita punya saraf, dekat otak. Keradangan, dia boleh berlaku dekat dalam. Dan bila dia berlaku dekat dalam, you tak nampak, kita tak rasa, maka kita tak respon, kita biarkan. Memang betul, sistem tubuh manusia ada self-healing property. Benda tu kalau membengkak, dia boleh baik balik. Bengkak, boleh baik balik. Tetapi kita tak boleh bergantung kepada nasib semata-mata all the time. Sampai satu ketika badan you dah lemah, dah tak kuat, dia dah tak boleh baik sendiri. Dia terus membengkak, membesar, pecah-pecah benda dan create satu cancerous environment dalam tubuh badan you. Dan kalau you ada baka memang ada kanser, sekejap je dia trigger you jadi kanser dalam badan. Itu sebab anti radang tu sangat penting. Dan bad news saya nak bagi anda, lebih-lebih lagi umur 40-50 tahun ke atas. Anda perasan kita keradangan yang berlaku dekat luar, kat kulit kita, kat siku, dekat lutut, dekat buku lali lah, dekat celah jari kaki ni, macam-macam kondisi, betul atau tidak? Tak macam masa kita muda. Sebanyak mana keradangan berlaku di luar tubuh anda sekarang, masing-masing ada keradangan masing-masing, banyak itulah possibly yang sedang berlaku di dalam badan anda. It's about the same. It's a reflection of what is going on inside. Kalau banyak keradangan berlaku kat luar, maka dalam badan you pun sedang berlaku banyak keradangan. Itu sebabnya kena ambil pemakanan anti radang. Dan curcumin adalah paling hebat.
Saya tak payah ulas banyak. Curcumin ni sebenarnya dah famous lah pun satu dunia ya, untuk anti kanser, anti radang, memang sangat-sangat famous. Kita just tag along saja dengan populariti dia. Okey, kita ada Genema sylvester. Ya, Genema sylvester kita lebih fokus pada kencing manis. Okey. Nak bagi anda faham kencing manis. In a nutshell. Kencing manis ada dua jenis. Dan testimoni kita banyak ya. Okey, jenis pertama, okey, sebelum saya masuk kencing manis, kita faham insulin dulu. Sebab insulin ni berkait rapat dengan penyakit kencing manis. Okey. Kalau you sihat, ni kita makan, kita konsum gula. Bila gula masuk dalam tubuh badan, pankreas kita akan detect ada gula masuk, dia akan mengeluarkan, merembeskan insulin. Insulin datang daripada pankreas. Ya. Insulin ni tangkap gula kita, tukar gula kita, gula ni gula jahat lah, ya, kepada glukos, laktos, gula yang tukar kepada energi, gula yang bagus untuk badan, energi lah. Dan energi ni dia hantar kepada bahagian-bahagian sel-sel badan kita yang memerlukan. Okay, itu insulin. Okay. Orang yang sakit, yang diabetes jenis yang pertama ialah insulin dia dah tak ada ataupun tak kuat, tak aktif. So apa berlaku bila insulin anda tak kuat ataupun tak ada? You makan gula, tak ada insulin yang tukar, dia jadi gula yang baik, dia terus jadi gula yang jahat, dan gula yang jahat itu yang pergi ke seluruh badan you dan memberi energi-energi yang tak baik kepada sel tubuh badan you. Artificial energy. Lepas tu menjahanamkan sel-sel tubuh badan kita lah. Yang bagi teruk tu sampai boleh lipo, sampai ada boleh naik sampai ke mata, boleh kuning, sampai buta pun ada juga, sampai mati pucuk pun ada juga diabetes. Okay, itu diabetes type yang pertama. Insulin tak ada. Diabetes jenis yang kedua, insulin dia cantik. Okay, katakanlah saya diabetes type 2. Saya makan gula. Gula masuk badan. Saya ada kencing manis ni, type 2. Tapi insulin keluar. Macam normal. Proses macam normal. Hantar ke sel-sel tubuh badan. Macam normal. Tetapi bila sampai at cellular level, sampai ke peringkat-peringkat sel ni, sel-sel tubuh badan kita reject. Tak nak ambil energi yang dihantar. Tak nak ambil. Dalam medical term, situasi ini dipanggil insulin resistant. IR. Dia resist. Dia tak nak. Dia reject insulin. Kenapa dia reject insulin? Berbalik cerita awal saya cerita tadi. Radikal bebas yang merosakkan sel, mencemari sel. So, bila sel-sel tubuh kita tercemar, rosak, sakit, demam, dia tak selera makan, dia reject apa insulin hantar. Dia macam manusia, macam saya kata tadi, sel macam manusia. Dia kena makan. Ya. So, macam kita manusia, bila kita sakit, demam, tak larat, bini kita, mak kita hantar makanan macam mana sedap pun mungkin kita yang tak larat lah, ya. Tak selera, mak tak selera lah, mak sakit, demam. Betul tak? Sama juga dengan sel tadi tu, pasal dicemari tadi tu. Okay. So, kalau diabetes type yang pertama, akibat daripada insulinnya tak ada, ini bantuannya, Genema sylvester. Sebab Genema sylvester ini, dia improve kita punya pankreas punya function supaya boleh keluarkan balik insulin. Itu type yang pertama. Tapi diabetes type yang kedua tadi itu, not so much dibantu oleh Genema sylvester, tapi lebih banyak dibantu oleh Hytolif. Sebab Hytolif tadi itu membersihkan sel-sel tubuh kita supaya sel tubuh kita lebih sihat, kuat. Bila sel tubuh kita sihat, kuat, yang tadi dia reject insulin tadi itu, dia dah sihat, dah selera makan dia dah okey, dia start ambil balik. Boleh follow? Okay. Type 1 diabetes dibantu di sini, type 2 dibantu oleh Hytolif. Okay, kita ada bahan sunnah kita yang kedua, buah delima, pomegranate. Okay, yang pomegranate dalam Ejisera, kita banyak mempromosikan fungsi-fungsi seksual. Yes, you heard me right, seksual. Tapi no, saya bukan cakap pasal besar, keras, panjang, tahan lama, sampai subuh lah. Itu bagai, itu ubat kuat. Ya, isu seksual yang kita nak bincangkan dalam Ejisera ni lebih pada isu-isu kewanitaan dan isu-isu kelakian. Wanita sebagai contoh, bila berumur dia lebih prone dapat breast cancer, ataupun bila dia tua dia berhadapan dengan cabaran-cabaran menopause. Itu perempuan. Orang lelaki sama juga. Kita ada masalah kita juga. Bila orang lelaki lebih prone terdedah kepada kanser prostat. Ya, dan bila orang lelaki kita berumur, kita makin tua, kita akan berhadapan dengan erectile dysfunctional punya isu. Ya, inilah benda-benda yang dia bantu. Apa yang kena mengena dengan aging. Ya, apa kena mengena yang dengan aging. Baik. Kita juga ada mixed berries. Ya, mixed berries ni kita lebih fokus pada kolesterol.
Kita tahu dalam darah kita ada good cholesterol, ada bad cholesterol. Good cholesterol adalah HDL, high density lipoprotein, HDL. Kalau bad cholesterol, LDL, low density lipoprotein. Okay, nak bagi mudah faham, good cholesterol darah cair, bad cholesterol darah pekat. Okay, dan kalau good cholesterol tu, ya, good cholesterol tu darah cair. Kenapa kita nakkan darah yang cair? Kerana darah yang cair akan meletakkan jantung kita pump pada kadar yang relax, tenang, supaya jantung kita boleh sihat. Kalau darah kita pekat, jantung kita kena pump kuat untuk supply darah ke seluruh tubuh. Kalau dia pump kuat terlalu lama, pasal tak pernah cair pedarah kau ni, dia pump terlalu lama, itu lama-lama dia penat dan dia akan slow down. Itu yang keluar istilah lemah jantung. Mana tak lemah jantung kau tu duk pump kuat-kuat tu 40 tahun, 50 tahun. Keluar nombor 9 rumah. Kan? Ya. So bila dia darah cair, dia pump relax. Darah pekat dia kena pump kuat. Bila dia dah lemah, dia tak boleh pump kuat, darah kau tak cair-cair lagi. Yang tu bila dia dah lemah, pump sikit je seluruh badan. Ada banyak bahagian-bahagian pembuluh darah kita yang tidak menerima darah. Bila pembuluh darah kita banyak tak menerima darah, lama-lama hujung-hujung saraf tu akan mereput, kering dan rosak dan hancur. Ya, dan maka datanglah penyakit-penyakit saraf seperti stroke, Alzheimer, ball palsy, Parkinson. Itu semua penyakit-penyakit saraf. Ya, itu datangnya. So kita kena naikkan good cholesterol supaya darah kita cair, jantung kita pump pada kadar yang relax, darah cukup ke seluruh tubuh badan kita. That's exactly apa yang tugas Mixberry dalam AG Sera patut lakukan ke atas kesihatan kita. Okey, baik. Seterusnya, kita ada white peach. Ya, white peach kita lebih fokus kepada vitamin C yang tinggi, ya, dan juga membersihkan usus kita. Ada ramai juga yang kata bila dia makan AG Sera pembuangan dia lagi lancar, lagi mudah. Ya, itu datangnya daripada white peach dan juga vitamin C yang sangat-sangat tinggi. Dan vitamin C orang wanita lebih appreciate lah, ya, sebab orang wanita ni dia dah bawa vitamin C ni next level. Kalau dulu vitamin C ni kita pil masuk air jadi warna oranye minum ataupun pil warna oranye, ya. Sekarang ni vitamin C dia dah next level lah. Dia dah main cocok-cocok. Cocok-cocok ni pula bukan murah. Sekali cocok RM300-400. Nak lengkapkan kursus dia kena cocok 10 kali. RM4-5,000 mampu kau. Ya. So di sini dah ada vitamin C yang tinggi. So bagi yang jaga kulit, dalam AG Sera ada 3 bahan yang betul-betul fokus pada kulit anda, iaitu white peach, memberi vitamin, memberi nourishment kepada kulit anda supaya anda kulit anda lebih sihat dan kuat. Kita ada sakura extract, membersihkan pigmentasi kulit kita supaya kulit kita lebih lebih bersih dan glowing. Dan of course kita ada ceramosides yang mengekalkan kelembapan dalam kulit kita tadi tu. Okay, alright, ya. So ni adalah sikit-sikit testimoni. Saya rasa ramai dah tengok testimoni dah. Nampak ni? Yang ni ball palsy, sakit saraf. Ini saya katakan tadi tu, ya, boleh dibantu. Yang ni kaki, biasalah, ya, tuan-tuan dan puan. Kalau kita lagi-lagi dunia moden ni, orang lelaki hari-hari pakai kasut kulit, orang wanita dengan kasut tumitnya, lama-lama jahanam tapak kaki kita ni. Ya. So selepas pakai AG Sera, nampak kaki lagi cantik. Nak terajang orang pun sedap, dia bersinar je kulit kaki. Okey, yang seterusnya, nampak yang ni muda sikit lah. Yang ni yang saya katakan tadi tu, ini bukan cerah ya guys. Ini bila pigmentasi kita mula dibersihkan. Nampak mata cerah, tapi sebenarnya dia kembali pada kulit asal kita. Ini penyakit kronik adik ni, saya tak tahu apa nama penyakitnya, ya, tapi sangat teruk, hanya dalam masa 14 hari nampak. Orang wanita, kalau tadi itu muda sikit, yang ini senior sikit. Kalau senior mungkin before and after tu lagi ketara lah, ya, lagi ketara. Yang ini kita tengok tangan yang terbakar ni akibat daripada kemoterapi, kanser, terbakar tangan. Makan AG Sera, alhamdulillah 7 hari kembali baik. Yang ini arthritis. Arthritis adalah testimoni antara yang paling popular juga. Dan sebab arthritis ni dia punya result sangat dramatik. Orang yang sakit lutut berbulan-bulan, bertahun-tahun makan AG Sera sehari 2 hari dah baik dah. Bukan dah baik lah, maksudnya dia punya sakit tu dah mula kurang. Magical lah, magical. Ya, paling banyak. Tak percaya, tanyalah leader-leader anda. Testimoni agak popular. Ya, yang ni eczema yang keras, ya, dalam masa beberapa hari. Psoriasis pun, psoriasis semua orang tahu, ya, lagi susah daripada eczema. Yang ini stroke, ya, lumpuh leher dan ke bawah.
pakai Ejisera dalam masa 7 hari, lumpur dia turun ke pinggang, badan dia dah boleh gerak sikit. Yang ni mata rosak, bukan mata hijau, bukan sebab dia orang putih. Dia mata hijau ni sebab dia accident, mata dia dah nak rosak, dah nak bedah, nak kena keluarkan, maka Ejisera tak jadi bedah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Itu dia. Panjang kan Ejisera? Dan Ejisera siapa yang boleh pakai? Wanita pregnant, kanak-kanak umur berapa boleh pakai? Okey, oleh kerana dia pemakanan, maka setiap umur boleh makan, tak ada masalah ya. Tapi cuma secara rasminya, kalau you tanya saya personally, saya recommend biarlah budak-budak yang dah besar sikit lah. Kalau nak pakai pun mungkin 11-12 tahun ke atas. Terbaik 16-17 tahun ke atas, dah dewasa. Tapi kanak-kanak boleh pakai, tak ada masalah. Ya. Tapi kadang-kadang kanak-kanak ni diletakkan dalam situasi diperlukan. Ya. Sebab kanak-kanak ni, kita bukan tak nak bagi Ejisera. Sebab you pasti faham tau. Ejisera ni dia boleh bagi energi. Ya, so kanak-kanak 6-7 tahun ni dia dah memang energetik. Kalau kita bagi ikut dos kita, tak adalah bahaya, tak adalah sakit ke apa, tapi nanti dia aktif. Kau pukul 2 pagi duk berlari lagi, pukul 12 malam lagi melompat-lompat lagi. Kau tu dah nak tidur, besok kerja. Kan? Cakap tak banyak, cakap tak berhenti-berhenti. Ya. So, saya kata jangan bagi budak-budak, bukan pasal bahaya untuk budak-budak, bahaya untuk korang. Penat kau nak mengajar budak-budak tu. Ya. Faham tak? Okey. Tapi kadang-kadang kita diletakkan dalam situasi di mana kanak-kanak memerlukan. Mungkin kanak-kanak ada leukemia, ada kanser ataupun ada slow growth development dan sebagainya. Boleh dibagi, tak ada masalah. Ya, tapi nak mengelakkan hyperaktif tadi tu, tak payahlah bagi 1 secik hari-hari. Bagilah 1 secik selang sehari 2, 1 secik. Ataupun kalau budak tu nak sangat makan hari-hari, bagilah separuh secik hari-hari. You spread thin sikit. Ya. Cara pakai Ejisera sebaik-baiknya masa perut kosong. Ya, so first thing in the morning, buka mata, selalu buka mata, first thing kita minum segelas air kan. Sebelum segelas air tu, masukkan dulu Ejisera. Ya, first thing in the morning. 1 secik sehari sudah memadai, anda dapat kesan yang baik kerana Ejisera boleh tahan dalam badan you selama 24 jam lebih. Ya, tapi ada yang berkemampuan nak pakai lebih daripada 1, tak ada masalah. Ya, 2 adalah yang terbaik. Pagi 1, malam sebelum tidur 1. Tapi ada orang yang berduit sikit, berkemampuan sikit, dia boleh makan 3, cukuplah. Saya kata maksimum sampai 3. Ya, sebab benda ni you kena faham, dia makanan. Dia tak adalah overdose, you makan terlebih sikit kau tak bagus, mulut berbuih, tak adalah macam tu. Ya. Sebab kita ada kes, tuan-tuan dan puan-puan, dulu ya, ada kes. Ni kes benar-benar terjadi, kisah benar. Seorang akak ni sign up basic, bawa balik Ejisera. So dia letaklah Ejisera dia dekat coffee table depan TV tu. So dia letak kat situ. So lepas tu dia keluar, husband dia pula balik. Ya, dia keluar malam, husband dia balik. Husband dia malam tu ada bola pula tu. Husband dia pergi layan bola. Bila layan bola tu biasalah mulut suka punya-punya kan. So malam tu bini dia balik pukul 11 malam, balik tengok husband dia dah tertidur dekat depan TV, kotak Ejisera dah terbuka, dia dah bantai 8 secik Ejisera. Betul bang? Apa makan ni? Mamat tu kata sedap. Rasa macam snack, macam gula-gula sambil tengok bola. Kotak. Okey, mesej yang saya nak sampaikan ialah tak ada mati overdose-nya. Okey, cuma rugi membazir. Macam saya katakan tadi tu, ingat lagi saya cerita metabolisme. Metabolisme ni apa kita makan, dia ambil apa yang perlu hantar ke bahagian tubuh kita, selebihnya kalau tak perlu, buang. Sama juga Ejisera ni makanan. Tu saya kata 3 secik maksimum. Kalau ambil lebih daripada tu, dia pergi ke berak, pergi kencing. Rugi. Itu maksud saya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, wanita pregnant boleh pakai, tapi seperti biasa, apa saja produk 3 bulan pertama, tak usah bagilah 3 bulan pertama. Sebab masa tu sensitif. Apa-apa jadi dengan kandungan kang, sedap, dia ada menunding jadi dengan produk kita. Apa-apa produk pun, saya kata sama saja. Pregnant bawah 3 bulan, tak payah bagi. Senang cerita. Pendekkan cerita. Ya. Dalam pantang, bagus. Makan Ejisera. Ya, dia punya luka cepat sembuh. Sama ada natural atau cesarean, akan cepat sembuh. Sebab saya tahu cesarean ni, dia nak sembuh. Dia berapa? 6-7 layer kulit, lemak, daging, otot dan sebagainya. Memang susah. Sangat-sangat sakit nak baik. Tapi dengan Ejisera, insyaAllah cepat dia boleh baikkan. Jantung berlubang ni kena faham. Okey, ini cara kita faham produk. Tadi saya dah cakap dah explain macam mana Ejisera ni dia lebih kepada anti radang dan juga antioksidan, membersihkan. Itu cara sebenarnya banyak penyakit-penyakit boleh dibantu. Saya rasa you pun faham.
Alright, tapi jantung berlubang ini dia memerlukan something pembinaan. Ya, pembinaan, sel dia kurang, lubang jantung, otot dia dan sebagainya. Tiada secara terusnya direct yang orang jantung berlubang boleh sembuh, boleh baik pakai Gisera. So far kita tak ada, saya kena betul serang. Cumanya orang yang jantung berlubang ni, jantungnya pump dia tak kuat. Ya, so bila dia makan Gisera, darah dia lebih cair, ya, jantung dia lebih relax. Untuk itu yes, banyak orang jantung berlubang pakai. You kena faham tau, produk kita ni ada benda yang dia tak ada directly memberi kesan, tetapi dia bagi kesan yang positif supaya orang-orang ni dia suka pakai untuk uruskan penyakit dia. Saya bagi contoh. Orang sakit buah pinggang kronik, ya, yang dah pergi dialisis. Orang yang sakit buah pinggang kronik ni, buah pinggang dia dah tak ada. Ya, buah pinggang kita besar segenggam tangan. Buah pinggang orang yang sakit buah pinggang kronik ni, dia besar kacang je, dah mati dah. Dia macam batu je seketul. Tak berfungsi, memang tak ada. So kalau dah level macam tu, makan Gisera tak nampak yang dia boleh besarkan balik. Kan? Tak masakan. Okey, tetapi orang yang dialisis ni dia banyak juga pakai Gisera. Walaupun buah pinggang dia tak kembali normal. Kenapa? Sebab Gisera bantu dia untuk manage dia punya penyakit. Sebab orang dialisis ni dia punya blood pressure. Dialisis ni dia keluarkan semua darah dalam badan you, cuci pakai mesin tu lah buah pinggang you dan masuk balik. Itu sebab ada 2 jarum, satu keluar, satu masuk. Dialisis. So itu yang dia buat, dan proses sekali pergi ni, proses ni lebih kurang 4 jam tak silap saya. 4 jam ke 5 jam. Ya, dan untuk dia completekan 4-5 jam, bawa keluar semua darah, masukkan balik darah, blood pressure paling penting. BP, blood pressure. Sebab saya jaga orang dialisis 30 tahun dulu, arwah nenek saya tahu. Ya, BP itu paling penting. Kalau blood pressure dia terlalu tinggi, terlalu rendah, dia tarik darah, dia panggil tarik darah, keluarkan darah, bersihkan. Tarik darah dia boleh tahan mungkin sejam 2 jam, lepas tu dia dah nak pitam, dia hypo. So pitam tu tak boleh, bahaya, boleh mati, so kena cabut. So dia tak boleh cuci darah dia dengan lengkap, pasal nak cuci full 4-5 jam, dia buat sejam setengah dah kena cabut. So bila dia cabut awal, darah dia tak cuci, yang itu yang teruk tu, water retention, bengkak, kaki bengkak, mulut bau hancing, bau kencing dan sebagainya, mata jadi kuning, gatal, sakit, demam, loya. Ya, itu jadinya bila dia tak dapat lengkapkan. So tapi lepas dia makan, dia start amalkan Gisera, blood pressure dia cantik. So bila blood pressure dia cantik, dia dialisis tak ada masalah, 5 jam. So bila dialisis dia dapat cantik, lengkap, dia pun rasa bertenaga, bersih dalam sistem tubuh badan dia. Itu saya maksudkan tadi tu. Ada setengah penyakit, dia tak ada directly bagi impact, tetapi dia bagi impact yang indirect, tapi you perlu. Orang dialisis, walaupun makan Gisera buah pinggang takkan kembali normal, dia tetap makan Gisera untuk objektif itu, menguruskan penyakit dia. Sama juga orang kanser. Ya, kanser kita tahu guys, kanser tak ada yang baik lah kan. Tapi kenapa ramai orang kanser pakai? Kenapa? Walaupun dia tahu kanser tak boleh baik. Sebab kanser membantu uruskan penyakit dia. Kalau dulu dia pergi kemoterapi, rambut dia gugur, otak. Saya bukan kemoterapi ya, saya memang shave. Okey. Kalau dia kemoterapi, dia mungkin rambut dia gugur, kulit dia terbakar hitam, balik muntah, loyo-loyo, demam sampai 4-5 hari. Tapi dengan Gisera, dia pergi kemoterapi, rambut dia tak gugur. Itu sebabnya dia pakai. Ya, badan dia tak rasa loya, rasa tak sihat. Mungkin kalau dulu tak sihat 4-5 hari. Tapi dengan Gisera, dia hari pertama tu dia rasa tak sihat, besok tu dia cukup tidur, dia rasa okey balik. So ini sebabnya dia pakai untuk menguruskan penyakit. Alright. So tu kedua. Dan juga tadi ada Puan Rashidah tanya, kenapa makan bawah lidah, kenapa tak makan terus je? Okey. Betul. Ya. Ada setengah produk kita makan terus, ya, ataupun minum. So bila kita makan minum, dia akan melalui kita punya usus. Proses usus kita, ya. Bila melalui usus proses kita, banyak faktor-faktor lain yang mungkin mengganggu. Kita lain orang, lain usus kita. Ada orang usus bersih, ada orang usus kotor, ya. Kalau usus bersih mungkin boleh absorb banyak, ya. Kalau usus kita kotor, kita mungkin absorb Gisera tu sikit saja. Mungkin kita dapat absorb 15%, 20%. Tak menyeluruh. Tetapi bila kita letak bawah lidah, ini satu lagi transportation. Kalau kita makan, kita menggunakan sistem usus kita untuk hantar kebaikan Gisera ke seluruh badan. Boleh. Tapi tak banyak. You akan capture 15-20%. Tapi bila bawah lidah, kita tak melalui sistem usus kita.
kita menumpang kita punya hormon. Sebab bila kita bawah lidah ni, dia ada direct connection tau dengan kita punya pineal gland. Pineal gland ni kalau bawah otak kita, dekat tengah-tengah kan, pineal gland. Kalau bahasa Melayu kita panggil kelenjar pituitari. Saya suka perkataan tu. Cute dia bunyi dia. Pituitari. Kelenjar pituitari ni, tugas dia merembeskan human growth hormone kita. Kita punya hormon. Hormon kita akan dihantar ke seluruh badan kita. Ya, so kita daripada bawah lidah kita menumpang hormon kita untuk menghantar. So bila kita menumpang dengan cara ini, kita bypass sistem usus kita. Maksudnya kita dapat serap 100% Agisera tadi tu. Tak adalah 100%. Sebab kenapa? Sebab bila masuk bawah lidah, kan, kita kata bawah lidah tu sedap, kan, tapi kita tetap akan makan sebab dia rasa sedap, kan. So dia akan absorb dengan lebih menyeluruh. You bypass sistem usus you yang kotor, dan juga kesan yang lambat. Bila masuk usus, kesan dia akan datang ke sistem tubuh you, mungkin masa 20 minit, 30 minit. Tapi yang masuk bawah lidah, you dapat kesan yang lebih serta-merta. Tu sebabnya ubat-ubatan, you tengok ubatan-ubatan yang urgent, yang kena result sekarang ni, tak boleh tunggu 20-30 minit. Kita kalau sakit kepala, tak apa, kita makan Panadol. 20 minit, 30 minit, reda. Efek dia masuk. Tapi kalau ubat masuk bawah lidah, dia immediate. Contoh, orang yang sakit jantung. Ubat dia, kalau dia kena heart attack, ubat dia tu, dia bukan makan. Dia kena tenyih bawah lidah dia. Sebab dia nak kena ada kesan tu sekarang. Tak boleh tunggu 20 minit. So kalau tuan-tuan nampak, kalau orang tua-tua rebah, sakit jantung, tiba-tiba dia keluar pil, tolong nak. Jangan kata-kata ambil mineral, bagi dia minum, jangan. Tenyih je bawah lidah dia. Ya, nak cepat. Sama juga dengan orang sawan. Orang sawan pun sama juga. Ubat dia letak bawah lidah. Sebab dia nak kena berhentikan sawan tu sekarang. Dia tak boleh tunggu 20 minit, 30 minit. Sama juga Agisera kita letak, kita dapat kesan dia serta-merta dan menyeluruh. Ya. Okey.